Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Jadi kita sambung balik kitab kita ni, Sabi dan Muhtadin, karangan Syekh Ahmad Arsyad Al-Banjari. Syekh Ahmad Arsyad Al-Banjari dah. Dalam bab rukun tayamum lagi dah. Dan demikian lagi tiada disyaratkan menta'yinkan fardu, maka jika diniatkannya pada tayamumnya mengharuskan fardu dengan itlak, dengan umum lah, haruslah dikerjakannya dengan dia barangnya fardu yang dikehendakinya akan dia. Dan jika ditakyinkan akan suatu fardu, seperti ditakyinkannya pada tayamumnya mengharuskan fardu nazar, sembahyang atau tawaf atau fardu qada, haruslah dikerjakannya dengan fardu yang lain daripada ditakyinkannya akan dia. Dan jika diniatkannya pada tayamumnya mengharuskan nafal, sunat atau sembahyang dengan itlak atau sembahyang jenazah, haruslah dikerjakan dengan dia yang lain daripada fardu ain, daripada sekalian nafal dan fardu kifayah, dan yang lain daripada keduanya seperti menyentuh mushaf. Kerana bahawasanya demikian itu ada kalanya bersamaan dengan barang yang diniatkannya pada harus meninggalkan atau terkurang daripadanya. Adapun fardu ain maka tiada harus dikerjakannya akan dia dengan dia pada tiga masalah itu. Adapun masalah yang pertama, maka dari kerana bahawasanya fardu itu tiada harus dijadikan akan dia tabi' bagi nafil, bagi sunat nafil. Adapun masalah yang kedua, maka kerana bahawasanya yang terlebih ihtiyat, berhati-hati bahawa ditinggalkan mutlak sembahyang itu atas nafal. Dan adapun yang masalah yang ketiga, maka kerana bahawasanya sembahyang jenazah itu seperti yang telah lalu kenyataan, dan jika diniatkannya pada tayamumnya mengharuskan barang yang lain daripada sembahyang dan tawaf, seperti sujud tilawah atau sujud syukur atau menyentuh mushaf atau membaca Quran atau berhenti dalam masjid atau mengharuskan wata'i setubuh, tiadalah harus dikerjakannya dengan tayamum itu sembahyang. Dan harus dikerjakannya dengan dia sekalian barang yang lain daripada sembahyang. Maka nyatalah daripada yang tersebut itu bahawasanya yang diniatkan pada tayamum itu 3 martabat. Seperti pada wuduk, orang yang sentiasa hadasnya yang telah lalu kenyataannya pada wuduk, maka martabat yang pertama fardu ain. Martabat pertama fardu ain, dan martabat yang kedua nafal, sunat. Dan martabat dan sembahyang dengan itlak dan sembahyang jenazah. Itulah maksudnya sunat dan sembahyang dengan itlak, maksudnya sembahyang mutlak dan ada sembahyang jenazah. Dan martabat yang ketiga barang yang lain daripada sembahyang dan tawaf daripada sekalian yang tersebut itu. Satu apa kali nak martabat ketiga ni. Maka apabila diniatkannya pada tayamumnya mengharuskan martabat yang pertama, harus dikerjakannya barang yang diniatkannya dan sekalian barang yang dalam martabat yang kedua dan martabat yang ketiga boleh berlaku. Niat nak tayamum tu nak sebelum sembahyang fardu, habis hak sunat-sunat boleh berlaku dah. Dan apabila diniatkannya mengharuskan sesuatu daripada barang yang dalam martabat yang kedua, harus dikerjakannya barang yang diniatkannya dan yang lain daripadanya daripada sekalian barang yang dalam martabat yang kedua dan martabat yang ketiga dah. Boleh martabat kedua ketiga dah. Dan tidak harus dikerjakannya dengan martabat yang pertama dah, tak ada sembahyang fardu kata dah. Dan apabila diniatkannya mengharuskan sesuatu daripada barang yang dalam martabat yang ketiga, harus dikerjakannya dengan dia barang yang diniatkannya dan sekalian yang tinggal dalam martabat itu dah. Dan harus dikerjakannya dengan dia martabat yang pertama dan sekalian barang yang dalam martabat yang keduanya. Dan bersalah-salahan Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli pada khutbah Jumaat. Adakah ia seperti hukum fardu kifayah, maka iaitu daripada martabat yang kedua, atau ada ia seperti hukum fardu ain, maka itu daripada martabat yang pertama, maka iktimadkan Syekh Ibn Hajar itu yang pertama, dan iktimadkan Syekh Ramli itu yang kedua. Syahadan diketahui daripada mewajibkan niat istibahah, mengharuskan, membolehkan bahawasanya tiada memadai
Pada tayamum itu, niat mengangkatkan hadas, bersuci daripada hadas. Kerana bahawasanya ia tiada mengangkatkan hadas. Dan tiada membadai niat fardu tayamum atau fardu taharah. Kerana bahawasanya ia taharah darurah. Tiada maksud daripadanya, tiada maksud pada dirinya, maka tiada patut bahawa dijadikan ia maksud bersalahan dengan wuduk. Maka dikarenakan inilah tiada disunatkan memelihara, memperbaharui tayamum bersalahan dengan wuduk. Tak sunat perbaharui tayamum dah. Rukun yang ketiga, menyapu sekalian muka dengan tanah. Rukun 3 dah. Menyapu sekalian muka dengan tanah artinya menyampaikan tanah kepada sekalian muka, dan jikalau dengan perca sekalipun, kain lah. Dan daripada muka zahir sekalian jangguknya yang terulur dan yang terhadap, daripada hidung atas bibir dan sekiranya ingat, dan menyapu sekalian dua tangan serta di dua siku kerana ayat yang telah tersebut serta hadis Hakim yang telah lalu ia. Dan tidak wajib lagi niat sunat menyampaikan tanah kepada batin bulu muka dan tangan, dan jika ada ia jarang sekalipun, kerana masyakkah bersalahan dengan wuduk dan memadai qalib zon akan sampai tanah kepada sekalian anggota tayamum, maka tiada syaratkan dengan yakin. Tak perlu yakin lah, lebih kurang dah. Rukun keempat dah, menyapu dah. Rukun kelima apa? Tertib. Seperti bahawa didahulukan menyapu muka atas menyapu dua tangan, dan jikalau tidak tayamum kerana hadas besar sekalipun. Tadi kata ada bicara, apalah kita syarah sikit. Demikian juga tidak disyaratkan meniatkan fardu dah. Tayamum ni bukan niat fardu dia. Niat membolehkan, untuk membolehkan semuanya fardu boleh nada, tapi bukan niat fardu tayamum dia. Maka kalau demikian dalam tayamumnya mengerjakan fardu secara umum, boleh ia mengerjakan fardu apa sahaja yang dikendakinya. Kalau niat nak buat benda fardu, automatik benda fardu lain boleh buatlah. Dan kalau ditetapkannya fardu tertentu, umpamanya tentukannya untuk mengerjakan solat nazar atau tawaf atau qada fardu, yo ya gitu dalam hati dia, boleh dikerjakan dengan tayamum itu fardu dan yang lain yang ditentukan. Dan kalau tentukannya dalam tayamumnya untuk mengerjakan solat sunat secara umum atau solat jenazah, boleh dikerjakan dengan tayamum itu yang lain dari fardu ain. Dan semua macam yang sunat dari fardu kifayah dan selain dari kedua ini, seperti menyentuh Quran, kerana terkadang yang dikerjakan itu sama dengan diniatkan, terkadang kurang dari yang diniatkan, lebih kurang lah dah. Ada tinggi martabat dia dah. Sedangkan yang fardu ain tidak boleh dikerjakan dengan tiga masalah yang dikemukakan di atas. Kalau kita niat nak sunat atau fardu kifayah, dah. Jadi benda fardu ain tak boleh kata dah. Ni mazhab kita lah, detail sangat dah. Masalah pertama bahawa yang fardu tidak boleh menjadi pengikut yang sunat. Sedangkan dalam masalah yang kedua bahawa dengan secara berhati-hati dengan meninggalkan solat yang mutlak dan solat sunat. Dan dalam masalah ketiga ketika solat jenazah seperti terangkan terdahulu dah. Jadi fardu ain itu semuanya fardu gapalah dah. Yang kedua, martabat kedua, solat mutlak, solat sunat dah. Ketiga, solat jenazah gitulah. Kalau diniatkan dalam tayamumnya untuk mengerjakan selain dari solat dan tawaf seperti sujud tilawah dan sujud syukur, atau menyentuh Quran atau baca Quran atau berhenti dalam masjid dan untuk bersekabung, maka tidak boleh dengan tayamum itu dikerjakan solat. Jadi diniat hak tu hak sunat lah dah. Jadi tiba-tiba nak mengerjakan solat, selain daripada solat ini dah, tawaf ke sujud tilawah, sujud syukur, hak kecil-kecil lah, satu Quran ke apa, solat sunat pun tak boleh buat dah. Maka tidak boleh dia tangan itu mengerjakan salat, dan boleh dikerjakan selain dari salat lah, benda kecil-kecil dia kata dah. Dan huraian di atas jelas-jelas bahawa diniatkan dan tayamum itu ada tiga martabat tingkatan, seperti pada wuduk orang yang selalu berhadah. Ia telah diterangkan dalam bab wuduk dulu, ada tiga martabat juga dalam bab wuduk dah. Ni detail sangat lah, bab ni detail dah. Nak cerita tu sangat detail dah. Martabat yang fardu ain. Martabat kedua sunat seperti solat sunat mutlak dan solat jenazah. Martabat pertama fardu ain. Martabat kedua benda sunat lah seperti solat sunat mutlak, solat jenazah.
Dan martabat ketiga selain dari solat lah dan tawaf serta Quran kau gapo gitulah dah. Kalau diniatkan dalam tayamumnya untuk mengerjakan martabat pertama, bolehlah dikerjakannya dengan tayamum itu akan perbuatan yang diniatkan dari semua yang ada pada martabat kedua dan ketiga. Boleh berlaku. Di fardu ain niat sebagai fardu habis boleh buat. Dan bila diniatkan mengerjakan satu dari yang ada daripada dalam martabat kedua dan ketiga, dan apabila diniat boleh berlaku lah. Bukan. Dan apabila diniatkan mengerjakan satu dari ada pada martabat kedua dan ketiga, dan apabila diniatkan mengerjakan satu dari yang ada dalam martabat kedua, boleh dikerjakan apa diniatkannya dalam martabat itu dan selain dari yang terdapat dalam martabat kedua dan yang ketiga. Dan tidak boleh dikerjakan martabat apa yang diniatkannya dan selain dari yang terdapat dalam martabat kedua dan ketiga, dan tidak boleh dikerjakan martabat pertama. Ini penting, tak boleh martabat pertama lah. Dan apabila diniatkan mengerjakan sesuatu yang ada dalam martabat ketiga, boleh mengerjakan apa diniatkannya dan semua yang ada dalam martabat itulah martabat ketiga tu. Tapi tidak boleh mengerjakan apa yang ada pada martabat pertama dia ada dalam martabat kedua. Tak boleh lakukan. Martabat lain gitu, lebih kurang. Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli berbeza pendapat dalam masalah khutbah jemaah. Apakah seperti hukum fardu kifayah yang masuk dalam martabat kedua atau masuk ke dalam fardu ain? Dia dimasukkan dalam martabat pertama dah. Syekh Ibn Hajar memperkuatkan yang pertama, iaitu fardu ain martabat dia. Syekh Ramli memperkuatkan yang kedua. Ini hak detail lah. Kitabnya ada syarah Minhajul Talibin tidak detail tu ada lah. Dia suka dari sikit. Oh ni tak ada dari mana ni hak detail-detail ni dah. Gitulah nak kan dah. Dan diketahui yang daripada yang mewajibkan niat yang membolehkan untuk mengerjakan bahawa tidak memadai dalam tayamum itu berniat mengangkat hadas bersuci dan hadas. Daripada hadas besar lah. Dia tak boleh. Tayamum ni nak angkat hadas. Kerana tayamum atau fardu taharah kerana tayamum adalah taharah daurat. Gitulah. Tayamum tu kerana tayamum ni adalah taharah daurat. Bukan dimasukkan kerana itu tidak pantas jadikan tujuan dah. Jadi tujuan dia bukanlah sebagai penyuci sebenarnya ataupun ngangkat hadas. Tapi dia hanyalah sebagai darurat, taharah darurat. Ikut mazhab kita lah dah. Berbeza dengan wuduk kerana itu tidak disunatkan perbaharui tayamum, tetapi disunatkan memperbaharui wuduk dia. Tayamum tak perlu perbaharui dia. Tak sunat pun dah. Dah, dia tak sunat. Wuduk ni ada sunat perbaharui wuduk dah. Boleh kurang masuk waktu lain lah. Tapi hak tayamum ni masuk waktu lain tu bukan perbaharui wuduk, tapi dia tu 3 bat tak ada habis dah masa dia kena tayamum semula tu. Masuk waktu baru kena tayamum semula tu. Yang ketiga, menyapu seluruh muka dengan tanah ialah dengan menyampaikan tanah ke seluruh muka, sekalipun dengan dilemparkan ke muka yang lahir seperti janggut yang terurai dan berhadapan dengan hidung di atas bibir, dan hendaknya selalu diperhatikan betul-betul kerana sebahagian besar dilupakan orang. Lebih kurang lah. Tayamum ni bukan seperti macam rata air dah. Kalau kita buat rata air, memang tak rata, taubat tak rata, bukan debu, bukan air. Jadi kita kena lebih kurang. Tidak jadi was-was lah dah. Tayamum jadi was-was. Tak pedah tayamum gitu dah. Tayamum ni untuk darurat. Tiba-tiba jadi lagi sulit, lagi sulit. Itu bukan agama, itu salah faham kita terhadap agama dah. Yang keempatnya, menyapu seluruh tangan sampai dengan siku. Itu rukun keempat. Kerana diterangkanlah hadis dan diriwayatkan oleh Hakim yang juga telah dikemukakan sebelum ni. Tidak disunatkan menyampaikan tanah ke bahagian dalam buih muka dan tangan. Maksudnya celah-celah kecil ni. Sekalipun jarang. Kerana sulit menyampaikannya. Debu ni bukan air dah. Payah nak sampai betul-betul dia. Berbeza dengan wuduk lah. Wuduk ni memang air boleh kata lah dah. Tapi cukup dengan dugaan sahaja bahawa tanah sampai ke anggota tayamum dan tidak disyaratkan dengan yakin lah. Yang kelima, tertib pula dah. Sebelum ni kata tak apa tertib ni jadi rukun pula dah. Tak apalah dah. Tertib ialah dengan mendahulukan menyapu muka dari menyapu tangan sekalipun dalam tayamum kerana mengangkat hadas besar dah. Dah. Tapi lebih kurang lah. Tapi kalau siapa sentak boleh juga cerita sebenarnya tangan kanan sapu muka, tangan kiri sapu tangan kanan, tu jadi rakyat dah. Sentak gitu. Ada bicara sebenarnya. Lebih kurang lah. Benda ni rukun pun kita kena lebih kurang lah. Hak payah-payah tu tinggalkan lah. Kita ambil pendapat yang mudah-mudah sikit. Okay, habis itu kita pergi pada sunat tayamum dah. Sunat tayamum.
Fasal pada menyatakan sunat tayamum bermula disunatkan bagi tayamum sekalian barang yang disunatkan bagi wudu daripada barang yang taswir berlaku pada tayamum dah. Maka setengah daripada sunat tayamum itu mengucap bismillahirrahmanirrahim pada permulaan, dan jikalau bagi umpama orang yang junub sekalipun boleh baca bismillahirrahmanirrahim dah. Ia bukan baca Quran tapi zikir. Dan setengah daripada membaca doa tak kala menyapu muka dan dua tangan seperti doa tak kala membasuh muka dan dua tangan pada wudu atas qaul yang mengatakan dia sunat. Tapi Imam Nawawi kata sunat bid'ah. Baca dia sebelum ni. Dan setengah daripadanya menghadap kiblat seperti pada wudu. Dan setengah daripadanya bersugi dan tempat bersugi pada tayamum antara mengucap bismillah dan permulaan memalukan tangan atas tanah. Seperti bahawasanya tempat bersugi pada wuduk antara membasuh kedua tapak tangan dengan berkumur-kumur dah. Ya kiyah situ dah. Lebih kurang ya benarnya. Syekh Ramli tak kata gitu, Syekh Ibn Hajar kata gitu, biar duduk tengah-tengah dah. Baru boleh sunat wuduk dah. Niat saja tak pada, tapi Syekh Ramli lain pula dah, dia kata boleh pula. Dan setengah daripadanya melanjutkan ghurrah, yakni menyapu yang lebih daripada qadar yang wajib daripada keliling mukanya. Dia kira serupa dengan air semaya juga. Dan setengah daripadanya melanjutkan tahjil, yakni menyapu yang lebih daripada qadar yang wajib pada dua tangannya seperti disapunya ruas tangan yang di atas siku seperti wudu. Dan setengah daripadanya bahawa jangan ia mengangkatkan tangannya daripada anggota hingga sempurna sapunya dak. Ni bicara mustakmal pula dak. Ni hak jadi payah belaka dak. Dan setengah daripadanya mendahulukan menyapu tangan kanan atas tangan kiri. Bermula kaifiat menyapu tangan kanan bahawa dihantarkan atas segala perut jari tangan kiri yang lain daripada ibu tangan. Atas sekalian belakang jari tangan kanan yang lain daripada ibu tangan sekira-kira bersamaan hujung jari tangan dengan telunjuk tangan kiri dan bersamaan hujung jari tangan kiri telunjuk tangan kanannya, maka dilalukannya akan dia atas belakang tapak tangannya kanan, maka apabila sampai ia kepada tulang pergelangannya maka dirapatkannya sekalian hujung jarinya atas tepi hastanya serta dilalukannya akan dia hingga sampai kepada sikunya. Maka diedarkannya perut tapak tangannya kepada perut hastanya, maka dilalukannya akan dia atasnya pada hal ibu tangannya. Diangkatkan maka apabila sampai kepada tulang pergelangannya maka dilalukannya perut ibu tangannya kiri atas belakang ibu tangannya kanan. Kemudian maka disapukan tangan kiri seperti kaifiat menyapu tangan kanan, kemudian maka disapukannya perut tapak tangannya kanan seperti serta sekalian perut jarinya kepada perut tapak tangannya kiri serta sekalian perut jarinya dan selat-selatinya antara segala jarinya kedua tangannya. Maka kaifiat ini bersalah-salahan fuqaha pada sunatnya dan tiadanya maka tersebut dalam Rawdah dan Majmu' bahawa kaifiat itu sunat juga. Dan hanya senya tiada wajib menyapu ke salah satu daripada dua tapak tangannya kepada yang kedua kerana bahawasanya fardu keduanya telah berbayar dengan memalukan keduanya ke tanah, dan hanya senya harus menyapu dua hastanya dengan tangan tanah pada dua tapak tangannya dari kerana ia belum bercerai. Dan lagi kerana hajat, kerana tiada dapat menyapu hasta dengan tapak hasta itu juga, maka adalah ia seperti pindah air daripada setengah anggota kepada setengahnya yang berhampiran. Dah, kita baca sikit dah. Okay, sunat tayamum dah. Disunatkan dalam tayamum apa yang disunatkan dalam wudu. Daripada apa yang mungkin dilaksanakan dalam tayamum. Di antaranya mengucap basmalah pada permulaan tayamum. Sekalipun bagi orang yang dalam keadaan hadas besar pun dia boleh baca bismillah dah. Dan sunat. Membaca doa di kala menyapu muka dan tangan seperti doa yang disunatkan dalam membasuh muka dan tangan dalam berwuduk menurut pendapat yang mengatakan sunat. Pendapat kata sunat lah, tapi menari marah dah. Kata bid'ah. Baca doa antara lah basuh muka, doa tangan doa dah. Kita kira bukan doa mulut lah, tak sedap buat dah. Kita kira doa dalam hati dah.
Taklah Allah apa dosa kita ke apa lebih kurang gitu, masa kita sapu muka ke tangan begitulah dah. Biar kita bayar ni, kita ingat Tuhan pada dah. Tak perlu kita sebut mulut lah. Dia jadi tanatok melampau dari agama, dia jadi waswah pada. Jadi tak jadi jugalah kita nak pada menghayati sekadar yang jangan over lah. Jadi masalah. Okay, menghadap kiblat seperti dalam berwuduk. Sunat juga dah. Bersikat gigi, gosok gigi dan letaknya dalam tayammum adalah antara mengucap basmalah dan permulaan menyampaikan tangan ke atas tanah. Sebut bismillah baru tepuk tangan atas tanah tu. Seperti tempat menyikat gigi dalam berwuduk. Antara membasuh telapak tangan dan berkoma-koma. Dia kata gitu dah. Nikiyah dengan berwuduk. Ada yang kita sebut dosa ni. Ibn Hajar kata gitulah dah. Syekh Ramli kata lain pula dah. Tak apalah dah khilaf. Ada kata boleh dah gosok gigi sebelum baca bismillah ke sebelum start tepuk tangan ke ikutlah. Asal ke niat ataupun adalah macam-macam. Cuma ni kait dengan sunat wuduk dah dah. Sunat tayammum ni dah. Sunat tu tetap sunat kalau kita sebelum pun sunat juga dah. Sebelum tayammum pun sunat. Cuma hak mana lebih besar dah. Ada kata lebih besar ni sunat masuk dalam sunat wuduk dah. Ada kata tidak semesti gitu dah. Okey, tak apalah. Lepas tu sunat lagi melebihi sapuan dari kadar sapuan yang wajib pada keliling muka, ghurrah. Dan melebihi sapuan dari kadar yang wajib pada kedua tangan, tahjir. Umpama menyapu sampai ke atas siku, lebih pada siku sikit dah. Ni ya kiyah lah dah. Dalil tak jelas lah Nabi tak sebut dah. Hadis hak sahih sekat pergelangan tangan dah. Tidak mengangkatkan tangan dari anggota yang disapu sebelum selesai menyapunya. Dah ni takut musta'mal dia dah. Tanah musta'mal dah. Mendahulukan tangan kanan dari tangan kiri dah. Adapun cara menyapu tangan kanan ialah dengan meletakkan tapak tangan kiri selain dari ibu jari tangan ke belakang tangan kanan, selain dari ibu jari tangan kanan, sekira sama hujung jari tangan kanan dengan hujung telunjuk tangan kiri. Sekira sama hujung tangan telunjuk tangan kanan, lalu dilakukan di atas belakang tapak tangan sampai ke tulang pergelangan, kemudian dirapatkan hujung jarinya ke atas pergelangan sambil melalukan tangan sampai ke siku. Kemudian diputarkan tapak tangan ke bawah pergelangan tangan, lalu dilalukan permukaan ibu tangan kiri ke atas belakang itu tangan kanannya. Kemudian disapu tangan kiri seperti menyapu tangan kanan, kemudian disapukan perut tangan kanan bersama semua perut jari ke perut tangan tapak tangan kiri bersamaan dengan semua perut jari dan selati antara semua jari tangannya. Gini dah. Ya, tangan kiri dulu dah. Hujung ni dah, hujung ke hujung kata dah. Sapu nah. Sapu ni biar kena tapak ni, tak kena ibu jari tak. Hak ni kena belakang. Ni perapak sini, tarik dah. Lepas tu gigi kot ni. Yang kira gigi kot ni. Lepas tu bawa gigi ni. Lepas tu gigi ni. Ni kira yang tak lepas ni, tak musta'mal lah. Tu dia. Ada dalil ke tak? Tak ada nah. Tak ada hadis pun sebut mesti buat gitu dah. Kena faham lah. Cuma keedah lah. Pakai kita hormat juga ulama dah. Keedah dipanggil musta'mal lah. Ada perbincang apa lah sekali buat gitu. Tapi kita pergi pun janganlah telajak taksub. Sehingga seleh sikit. Setuh ibu jari sikit. Sudah musta'mal tak usah fikirlah benda tu. Ya apa-apa jadi waswah ni. Benda kita tayammum ni untuk memudahkan. Ada syariat ni untuk memudahkan. Rukhsah dan sebagainya. Ada kata azimah, ada rukhsah. Yang pentingnya dia telah memudahkan kita. Tetapi kita buat payah-payah pula dia. Tanatok ni. Dah, gitulah lebih kurang hak kain kiri pun gitu juga. Nah, tadi tu sudah dah. Ni pula dah. Gitu juga dah. Dah. Gitulah lebih kurang dah. Dah. Dalam bentuk ini para fuqaha berbeza tentang sunatnya atau bukan sunat. Yang diterangkan dalam kitab Radah dan Majmu' bahawa cara demikian itu sunat. Sunat gitu dah. Tapi hebatlah, bukan biasa-biasa lah. Dia lebih tinggi ni darjat dia ni. Imam Nawawi dah lebih tinggi daripada Imam Ibn Hajar dan Syekh Ramli dah. Dia kata sunat gitu. Tak wajib juga sunatnya. Tak cara. Jadi tidaklah siapa kata musta'mal. Kata buat gitu kan. Tanah musta'mal. Tak. Sunatnya. Imam Nawawi kata dia. Dan tidak wajib menyapu salah satu dari dua tapak tangan kepada yang kedua. Lepas tu sudah ni dah. Sudah dia ingat. Lagi sudah. Sudah gini. Lepas tu gini pula. Dah. Lebih kurang gitulah. So lagi ni ingat ni.
Itu betul sunat lah. Tidak wajib menyapu salah satu dari dua tapak tangan kepada yang kedua dah. Tak perlu lah kita sapu gini ya. Tak perlu dah. Kerana wajib keduanya telah dipenuhi dengan meletakkan tangan ke tanah. Mula-mula kita tok tu, sapa ada tanah dah. Lepas tu sapu ni, tak perlu kita gosok gini, tak payah dah. Terwajib adalah menyapu kedua pergelangan tangan dengan tanah yang ada pada kedua telapak tangan. Kerana tanah tadi belum dianggap bercerai dan lagi masih diperlukan untuk menyapu pergelangan tangan sebelahnya. Yang disamakan dengan pemindahan air dari sebahagian anggota ke sebahagian lain yang berdampingan. Habis itu dah. Okay, habis itu kita sambung sikit lagi. Sikit lagi sunat dah. Kita habis sunat. Dan setengah daripada mendahulukan menyapu yang ke atas daripada mukanya, atas yang ke bawah daripada seperti wuduk dah. Atas dulu start. Dan setengah daripadanya mengurangkan ghubar, debu daripada dua tangannya jika adalah ia tebal dengan ditiupnya atau barang sebagainya hingga tinggal daripadanya qadar hajat saja, ia perlu saja kerana mengikut fi'il perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya tiada jadi keji rupanya daripada kebanyakan ghubar, ini debu lah, habuk daripada mukanya, dan dari kerana inilah tiada disunatkan mengulang-ulangi menyapu dah. Tak payah sapu banyak lah, sekali sapu dah. Dan disunatkan bahawa tiada disapunya ghubar, debu daripada anggotanya hingga selesai ia daripada sembahyang dah. Jadi tak sunat dia sunat ke tak sapu dah. Ada debu melekat muka tu biar dah. Dan seterusnya daripadanya mualat berturut-turut, iaitu berturut-turut menyapu sekalian anggota tayamum dengan mentakdirkan tanah itu seperti air wudu. Dan demikian lagi mualat antara tayamum dan antara sembahyang, inilah pada tayamum orang yang salim, yang sihat lah. Adapun tayamum orang yang sentiasa hadas, maka mualat padanya wajib seperti wuduknya. Dan setengah daripadanya menjarangkan sekalian jari kedua tangannya tak kala memalukan dia dah. Buka tangan dia dah. Bukan rapat lah buka tangan. Ketika tak kala memalukan ke tanah, kerana bahawasanya yang demikian itu terlebih menggerakkan bagi ghubar, debu tanah, maka jadilah mudahlah meratakan sekalian muka dengan tangan sekali palu. Dan demikian lagi dua tangan. Dan setengah daripadanya menenggali cincinnya pada palu yang pertama, supaya ia adalah menyapu muka itu dengan sekalian jari tangan. Adapun pada palu yang kedua, maka wajib menenggali cincin supaya sampai ghubar kepada tempatnya, dan tiada madai menggeser-geser cincin bersalahan dengan wuduk. Kerana bahawasanya tanah tiada sampai ia kepada barang yang di bawah cincin dengan mengisarkan dia, bersalahan dengan air tanpa wajib menanggali cincinnya. Air tak wajib tak. Itu hanya sahaja tak kala hendak menyapu jua, tiada tak kala memindahkan tanah. Dan setengah daripadanya melalukan tangan atas anggota seperti menggosok-gosok pada wuduk. Dan setengah daripadanya bahawa tiada berulang-ulang menyapu kerana bahawasanya yang dituntut padanya mengurangkan ghubar, debu dah. Dan setengah daripadanya mengucapkan dua kalimah syahadah, kemudian daripadanya seperti wuduk. Doa, itulah doa wuduk pun boleh baca selepas daripada tayamum. Dah. Kita baca hak Rumi pula sikit. Dan juga disunatkan menyapu muka bahagian atas dan sebelah bawah sebagaimana dalam membasuh muka dalam berwuduk, mengurangi debu dan kedua telapak tangan. Kalau debu itu tebal dengan meniupnya sehingga tinggal sekadarnya perlukan sahaja kerana mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bertayamum, dan agar jangan kelihatannya jelek, buruk. Kerana banyak debu yang melekat pada muka. Tak sayang banyak debu melekat dah. Nampak purah pula dah. Kerana itulah tidak disunatkan bagi mengulangi menyapu dah. Sekali sapu je, tak payah ulang. Tak sunat lah, jadi bid'ah pula dah. Dan disunatkan tidak menghilangkan debu yang sisa-sisanya yang masih melekat pada anggota tubuh sebelum selesai mengerjakan solat. Lepas melekat tu biar debu purah lah. Dah. Dan dalam menyapu semua anggota tayamum dengan berturut-turut, yakni bersambung seperti juga dalam wuduk. Itu sunat mualat lah. Dan juga hendaknya antara tayamum dan solat bersambung dengan tidak diselangi oleh perbuatan lain. Buat semayah selalu. Jangan lepas tayamum tu buat benda lain, makan, minum, duduk lah. Tu semayah dulu.
Dan seperti ini berlaku bagi orang sihat lah. Tapi bagi orang yang sentiasa berhadas, maka mualak bersama itu hukumnya wajib seperti juga dengan wuduk. Jadi mualak terus lepas tayamum terus semayan tu adalah sunat bagi orang sihat. Orang yang salasul bau, kecil sokmo ke mustahadah ke, dia kena wajib semayan selalu dah. Disunatkan menjarangkan jari tangan kanan dikala meletakkan tapak tangan di tanah. Dengan cara ini dapat menggerak-gerakkan debu tanah dan mudah meratakannya ke seluruh muka dah. Melekat tangan ni matlamat dia dah. Dikala menyapu dengan tangannya, menyapu pada tangan dah. Sapu muka dan sapu tangan ni suruh debu banyak tu lekat tu kita buka tapak tangan dah. Dan sunatkan melepaskan cincin pada saat meletakkan tangan di tanah untuk pertama kali agar mukanya dapat disapu dengan seluruh jarinya dah. Kali pertama nak sapu muka tu, tapuk tangan tanah tu sunat pecah dah. Tapi pada yang kedua kali, maka wajib menanggalkan cincin agar debu sampai ke tempat bekas cincin dan tidak memadai hanya dengan menggeser-geserkan cincin. Berbeza dengan wuduk yang alatnya air, sedangkan tanah tidak akan sampai ke bawah cincin sekalipun dengan digeser-geser, kerana itu wajib menanggalkan cincin pada saat hendak menyapu, bukan pada saat memindahkan tanah. Tapi masalahnya pada nak saat menyapu dah. Bukan pada nak pindah, tapi disebabkan payah lepas tu, dia kata wajib juga. Buat cincin. Jadi sunatkan meletakkan tangan ke atas anggota seperti menggosok anggota dalam berwuduk. Dan disunatkan dengan tidak lagi mengulang-ulang menyapu kerana tanah yang bertebu agar dikurangi debunya. Dan disunatkan mengucap 2 kalimah syahadat setelah selesai bertayamum seperti dalam berwuduk dah. Itulah macam doa wuduk lah dah. Setakat itu sajalah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.